Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita menggunakan kitab Andai Umat Ini Hidup Seperti Umar bin Al-Khattab. Kita tengok muka surat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar, satu orang umat Nabi Muhammad, dari segi kesolehan, ketakwaan dan iman, beliau nombor 2. Sampai kiamat pun tak ada umat Nabi yang boleh menandingi kebaikan dan keimanan Umar bin Al-Khattab yang berada pada kedudukan nombor 2. Benda ni sangat berbeza dengan Syiah, kerana bagi Syiah, sebahagian Syiah berpendapat Umar ini kafir, sebahagian yang lain berpendapat Umar ini fasik. Jadi Syiah terang-teranglah kita tahu bukan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Jadi ajaran yang songsang ni banyak, sehingga Nabi sebut umat ini akan berpecah kepada 73 kumpulan. Hati-hati, sangat banyak. Masing-masing menganggap mereka adalah benar. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikut jalan yang sebenar, dan yang membimbing kita adalah kumpulan para ulama yang banyak. Kalau ulama kita bagi tahu jangan ikut kumpulan ni, maka berhati-hatilah, kerana para ulama ini insya-Allah mereka tidak akan sepakat untuk menyesatkan umat ini. Jadi Sayyidina Umar dia yang kedua. Kita baca buku yang bercakap tentang Umar ni, buku ni, kita baca buku ni supaya kita mencintai orang soleh, mencintai orang-orang soleh. Sebab seseorang itu akan dihimpunkan oleh Allah dengan orang yang paling dia sayang. Kalau satu hari Allah takdirkan, lepas kita baca buku tentang Sayyidina Umar, kita kenal dia, kita jadi kasih dekat dia, selain daripada mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang kita sayang. Dalilnya Nabi sebut, qala alaihi salatu wasallam, al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan orang yang paling dia kasih. Bukan kasih kat mulut lah, kasih di sini. Bukan kasih dalam buku, tulis buku tak tentu lagi. Kasih di sini, datang daripada hati dia.
Dan dia pun maksudnya tak ada lah tinggal semayang, puasa Ramadan pun elok, apa semua okey lah. No? Jadi kenapa kita nak baca buku orang-orang dulu yang hebat ni, umat Nabi Muhammad yang hebat, supaya timbul kasih kepada mereka, dan supaya Allah Ta'ala himpunkan kita dengan mereka ni. Jadi antara kelebihan Sayyidina Umar yang besar, yang tidak dimiliki oleh kebanyakan sahabat lain, ni kelebihan ni sahabat lain tidak milik, iaitu Sayyidina Umar memiliki ilham yang tinggi dan firasat yang sangat tinggi. Ilham dan firasat yang sangat tinggi, dan kesemua muwafaqat Sayyidina Umar itu dihimpunkan oleh beberapa orang ulama, antaranya Al-Imam Suyuti dalam sebuah buku kecil, Muwafaqat Umar, no? Kesemua ilham Sayyidina Umar, firasat Sayyidina Umar yang bertepatan dengan Quran dan hadis. Sayyidina Umar sebut, lepas tu tepat. Bukan Allah ikut Sayyidina Umar, bukan Nabi ikut dia, bukan. Tapi firasat dan ilham dia tepat dengan hadis dan tepat dengan ayat Quran yang akan diturunkan. Yang ni mai pada mana? Mai daripada kejernihan hati dan ilmu juga, kejernihan hati, iman, mai datang daripada situ. Dia mesti bersih, kan? Sahabat lain pun bersih juga. Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Zubair al-Awwam, semua tu bersih, tetapi setiap orang diberikan kelebihan. Yang ni kelebihan Sayyidina Umar. Kisah pertama, apakah ilham Sayyidina Umar yang menepati ayat Quran? Kita tengok. Pada satu hari, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan Kaabah. Satu hari Sayyidina Umar duduk dengan Rasulullah depan Kaabah. Kemudian Sayyidina Umar tanya Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak kita solat di ruang makam Ibrahim ini?" Depan Kaabah ada satu tempat, nama dia Makam Ibrahim. Tempat tu dulu Nabi Ibrahim pijak dan lekat tapak kaki dia. Ketika Nabi Ibrahim membina Kaabah dengan anak dia nak tak batu tu, tempat tu tinggi, maka Nabi Ibrahim letak batu besar di situ sebab nak susun bata Kaabah yang tinggi. Tak sampai, ketika dia pijak, Allah Ta'ala takdirkan pijakan dia tu sampai tenggelam batu tu. Tu mukjizat, tenggelam batu tu sampai dekat bekas sehingga hari ini. Dulu bekas tu agak dalam, dululah berapa ribu tahun yang lalu, bekas tapak kaki tu dalam. Kemudian bila orang pi haji lalu situ, orang sapu, orang tengok, orang sentuh, jadi dia terhakis. Tapak tu jadi terhakis. Lama-lama dia makin nipis, sampailah hari ini tapak ataupun makam itu dijadikan, dia buat cermin, tak ada siapa boleh sentuh dah. Tak ada siapa boleh sentuh. Boleh tak nak semayang di situ? Semayang belakang tu bukan menyembah tapak tu, bukan menyembah makam tu, tapi mengambil barakah. Ini kena faham, mengambil barakah kawasan itu. Yang ni ada dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul. Hati-hati dengan ajaran yang palsu, yang berselindung di sebalik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bila Sayyidina Umar tanya Nabi, boleh tak nak semayang kat situ? Kemudian tidak lama kemudian turun ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Turun ayat Quran. Bayangkan,
wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ayat Quran. Subhanallah. Dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah itu tempat tumpuan bagi umat manusia untuk ibadat haji dan tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah oleh kamu maqam Ibrahim itu tempat solat. Ni nak cari mana orang manusia yang apa yang dia ilham, yang duduk dalam hati dia, firasat dia tepat dengan ayat Quran. Ada tak di kalangan kekasih Allah hari ni yang Allah Ta'ala bagi macam tu? Ada no? Sebab tu, dan kekasih Allah ni yang Allah kurniakan kelebihan yang macam tu, dia tak ada umum kat orang merata hak ni kan, tak pernah. Dia tak pernah nak umum esok jadi macam ni, esok jadi macam ni, tak ada. Mereka diam saja. Jadi yang ni Sayyidina Umar, kita kalau hari ni selepas kewafatan Rasulullah, ilham kita bertepatan dengan apa yang akan berlaku, kadang-kadang yang tu pun dah kira satu karamah, benda luar biasa yang Allah bagi ke orang soleh. Tetapi kalau ilham kita bertepatan dengan ayat Quran yang akan diturunkan, bukan Allah ikut Sayyidina Umar, bukan. Wahyu itu memang telah diketahui oleh Allah dan memang Allah Ta'ala buat turun. Memang Allah nak buat turun, tetapi dirasai awal oleh Sayyidina Umar ilham tu. Sayyidina Umar rasa awal. Orang-orang soleh dia boleh rasa awal sebahagian benda lah, bukan semua benda. Sayyidina Umar pun bukan semua benda dia tahu, bukan. Dia tidak mengetahui perkara ghaib. Yang ni kena jelas. Ni akidah, dia tak tahu pun benda ghaib. Cuma Allah buka sebahagian. Apa yang Allah buka ke Sayyidina Umar adalah benda yang sangat besar, mulia, iaitulah Al-Quran. Iaitulah maklumat daripada Al-Quran. Kemudian qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hadis ni riwayat Imam Bukhari, wafaqtu rabbi fi thalath faqultu ya Rasulullah law ittakhadhna min maqami Ibrahim musalla fanazalat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kisah ni Sayyidina Umar sendiri cerita. Dia kata Sayyidina Umar dia sendiri tahu apa yang Allah Ta'ala bagi kat dia, kelebihan tu dia ingat kelebihan tersebut. Dia pun cerita, dia kata pendapatku bertepatan dengan Tuhanku, dengan ketetapan Tuhanku. Pendapatku bertepatan dengan ketetapan Tuhanku dalam 3 perkara. Dalam hadis ni Sayyidina Umar sebut 3. Ada lagi tak yang lain? Ada lagi banyak yang lain. Maka Sayyidina Umar pun sebut tentang maqam Ibrahim. Kemudian perintah hijab kepada isteri-isteri Rasulullah. Hijab ni maksudnya tutup semua. Tutup semua, muka semua tutup. Tutup semua badan. Wanita di zaman Rasulullah, isteri-isteri Nabi, kemudian ditiru oleh isteri-isteri para sahabat. Wanita pada zaman itu pakaian mereka hitam dan tidak kelihatan sehelai pun rambut daripada tubuh badan mereka. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya tutup semua. Tutup semua ni, daripada atas ni, semua muka ni semua tutup. Kalau macam tu tak kenal lah isteri ni isteri siapa, ni isteri siapa. Ya. Sehingga sahabat kalau pergi masjid, ada muslimat pergi masjid zaman Nabi, ada orang perempuan pergi masjid, dibenarkan. Orang perempuan dibenarkan. Hatta zaman Rasulullah, muslimat dibenarkan untuk berjamaah di masjid. Dan Nabi larang
Nabi melarang para sahabat daripada melarang orang perempuan main masjid. Nabi kata la tamna'u an-nisa, jangan halang orang perempuan main jemaah di masjid. Jadi orang perempuan main masjid, pakaian mereka macam mana? Pakaian mereka semua serba hitam daripada atas sampai bawah, semua tak nampak apa. Mata pun dia tutup juga depan ni, kemudian di sini dia pakaikan kain yang agak nipis, tang ni ya, nipis. Hal ni semua tak nampak. Sebab kalau tutup semua tebal, saya pergi kot tu, setengah jam tak jumpa jalan keluar. Ni nak nampak macam mana? Sebab tu pakaian para sahabat, pakaian isteri-isteri sahabat, pakaian isteri-isteri Rasulullah adalah mereka berhijab penuh. Hari ni dia panggil apa? Barqa ke burqa kan? Hak tutup semua tu. Hak tutup semua kat sini saja, kain yang jarang. Tu tak nampak apa tuan. Wanita tu mata warna apa? Tak nampak wanita tu mulut dia pakai lipstick apa? Dia pakai apa nama ni? Apa dia ni? Subang apa? Subang bentuk M ke, tulisan S ke macam hari ni kita tengok. Tak nampak dia pakai seluar ketat ke seluar. Tak nampak dia pakai baju. Subhanallah. Itulah pakaian wanita pada zaman dulu. Zaman Nabi SAW. Datang daripada mana yang tutup ke semua tu? Jadi kita tengok. Pada satu hari, Sayyidina Umar pergi menemui Nabi SAW di rumah baginda. Sayyidina Umar ziarah Nabi di rumah. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Nabi supaya semua isteri Nabi diwajibkan berhijab. Walhal pada ketika itu belum ada arahan maupun suruhan kewajipan daripada Allah untuk mewajibkan hijab bagi wanita. Tak ada lagi, tak turun lagi. Sayyidina Umar cadang dah. Ya Rasulullah, alangkah baiknya semua isteri-isteri Rasulullah tutup semua ni. Alasan daripada Sayyidina Umar, dia kata apa? Sebab dia kata, ya Rasulullah, sebab apa elok isteri kamu tutup semua? Sebab rumah kamu orang mai ramai. Banyak orang mai daripada luar, daripada dalam, sentiasa penuh orang tetamu rumah Nabi. Bersedialah siapa yang nak jadi ulama kan, yang jadi ulama besar ni, dia kena tunggulah. Sebab tu rumah Tok Guru dia ada bilik tetamu, dia ada ruang tamu yang luas sebab orang mai setiap hari dan ramai. Setiap hari dan ramai. Bersedia. Jangan kata tak seronok pula kan. Sebab tetamu membawa rahmat dan mengeluarkan kecelakaan dalam rumah. Hari ini sebahagian orang Islam tak suka tamu, tak suka. Dia suka duduk sama dia ya. Kalau makan dengan family dia, hadiah dengan family dia, dia nak dengan family dia ya. Itu bukan sunnah Nabi. Sudah pasti Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, rumah ni ramai orang. Sudah pasti ada di kalangan yang mai tu mesti ada yang fasik ataupun munafik. Sayyidina Umar kata, maka ya Rasulullah, nak jaga aib ni, hijablah. Maka wajibkanlah hijab untuk isteri-isteri kamu. Tidak lama selepas itu Allah Ta'ala buat turun. Subhanallah. Surah Al-Ahzab ayat 53. Lepas ni kita baca Quran sampai surah Al-Ahzab ayat 53, kita pun tengok. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dhana lakum, janganlah kamu masuk ke dalam rumah Nabi sehinggalah kamu diizinkan untuk masuk dan menghadiri jamuan. Sampai ayat akhirlah. Banyak ni dalam ayat 53 ni macam-macam. Jadi turun ayat Quran dengan cadangan Sayyidina Umar. Subhanallah, ini sekali lagi bukti ketepatan pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan wahyu Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam hadis. Sayyidina Umar ada hadis dan Sahih Bukhari juga. Sayyidina Umar sebut tentang kisah dia pergi ziarah rumah Nabi, perbualan dia dengan Nabi tentang hijab. Lepas pada tu sikit je turun ayat Quran.
turun ayat Quran bertepatan dengan pendapat seorang manusia, maksudnya nak tunjuk bahawa mulianya manusia tu. Dan sahabat yang paling banyak bertepatan dengan Quran ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Paling banyak. Sahabat lain ada beberapa orang. No? Sayyidina Aisyah, Sayyidina Zaid bin Thabit, ada beberapa orang lagi yang bertepatan. No? Beberapa orang je. Yang paling banyak sekali ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sekadar tu dulu pengisian subuh kita. Musim PKP ni semua tak boleh pergi mana, kuliah pun tak ada di masjid-masjid, jadi kita isi kuliah macam ni lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.